Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan kamu sentiasa sihat dan terus bersemangat untuk kita belajar dan menghayati apa yang kita belajar. Hari ini kita akan sambung unit ketiga, iaitu peristiwa yang berlaku semasa Isra' dan Mi'raj. Pada malam 27 Rejab bersamaan 126 Masihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dibelah dadanya serta dicuci jantungnya. Seterusnya, dada baginda diisi dengan hikmah dan iman. Setelah itu, malaikat membawakan binatang bernama Buraq untuk ditunggangi oleh baginda dalam perjalanan Isra' ke Baitul Muqaddis. Buraq ialah seekor binatang berwarna putih yang tinggi, lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada bagal. Sekali melangkah sejauh mata memandang, baginda diiringi malaikat Jibril menuju ke Baitul Muqaddis. Ketika Isra', Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti di beberapa tempat. Antaranya ialah: pertama, suatu ladang kurma yang subur. Malaikat Jibril menjelaskan bahawa nama tempat ini adalah Yathrib, iaitu atau juga dikenali dengan Taibah. Kedua, suatu tempat yang bernama Madian, tempat Nabi Musa alaihi salam melarikan diri dari buruan Fir'aun. Ketiga, suatu tempat bernama Tur Sina, tempat di mana Nabi Musa alaihi salam bercakap-cakap dengan Allah. Dan keempat, suatu tempat yang bernama Baitul Lahm, tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Seterusnya, baginda diperlihatkan dengan beberapa peristiwa yang menakjubkan. Antaranya, pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan satu kaum yang bercucuk tanam dan terus menuai. Malaikat Jibril menerangkan bahawa itulah balasan orang yang membelanjakan hartanya kepada jalan kebaikan dengan ikhlas. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium bau yang sangat harum. Malaikat Jibril menerangkan bahawa itulah kubur Masyitah dan keluarganya. Mereka dibunuh oleh Fir'aun kerana beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mahu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Info: Masyitah ialah tukang sikat rambut, anak perempuan Fir'aun. Muka surat 31, unit 4. Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula dari Masjidil Aqsa, naik ke alam tinggi. Baginda bertemu dengan nabi-nabi yang diutuskan terdahulu, iaitu Nabi Adam alaihi salam di langit yang pertama, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam di langit kedua, Nabi Yusuf alaihi wasallam di langit yang ketiga, Nabi Idris alaihi salam di langit yang keempat, Nabi Harun alaihi salam di langit yang kelima, Nabi Musa alaihi salam di langit yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam di langit yang ketujuh. Seterusnya, Nabi dibawa naik ke Sidratul Muntaha dan diperlihatkan Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat sebanyak 50 waktu. Apabila bertemu Nabi Musa alaihi salam, beliau menasihatkan baginda supaya memohon dikurangkan.
baginda berulang alik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala bagi memohon dikurangkan waktu solat fardu daripada 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke dalam syurga. Baginda kagum apabila melihat keindahan syurga. Baginda melihat 4 sungai syurga. 2 daripadanya adalah sungai batin dan 2 lagi adalah sungai yang zahir. 2 sungai batin itu terletak di syurga, iaitu sungai Salsabil dan sungai Kauthar. Manakala 2 sungai yang zahir itu sungai Nil dan sungai Furat. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa melihat neraka Jahannam. Baginda berjumpa malaikat Malik. Wajahnya garang dan tidak pernah senyum. Baginda melihat satu kaum sedang makan daging yang busuk. Malaikat Jibril menjelaskan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa zina. Iktibar daripada pelajaran kita murid-murid, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah ibadah solat fardu 5 waktu sehari semalam secara terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wajib mendirikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Ketiga, wajib meyakini bahawa Isra' dan Mi'raj itu adalah benar. Dan keempat, wajib meyakini bahawa setiap amal perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada peristiwa ini, murid-murid, sentiasalah kita bercakap benar, berani untuk berkata-kata dalam perkara-perkara yang benar, dan jangan sesekali untuk kita cuba untuk menipu kepada orang lain, mak, ayah, rakan-rakan ataupun guru-guru kita. Sebab apa? Sebab setiap amalan kita yang baik ataupun yang buruk akan dicatat dan dibalas di akhirat nanti. Itu saja pelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.